Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam kelas PDPR bagi mata pelajaran Ulum Syar'iyah bahagian ibadah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tajuk pelajaran mandi wajib. Untuk pengetahuan anak-anak semua, mandi wajib ada juga dikenali sebagai mandi hadas. Ada juga dikenali sebagai mandi janabah. Ada juga orang Melayu kita panggil mandi junub. Mandi wajib, mandi hadas, mandi janabah, mandi junub adalah perkara yang sama, iaitu mandi wajib. Mari kita sama-sama lihat erti mandi wajib. Mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh anggota badan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati kecuali mati syahid. Saya ulang sekali lagi. Mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh anggota badan bagi seseorang yang berhadas besar atau mati kecuali mati syahid. Ada dalam sesetengah buku nota, maksud mandi wajib meratakan air ke seluruh anggota badan dengan niat dan sebab-sebab yang tertentu. Itu juga boleh dikira sebagai pengertian mandi wajib. Okey. Seterusnya, mari kita lihat sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah. Dan yang keenam, mati kecuali mati syahid. Okey. Air mani ni ialah air yang berwarna putih yang keluar daripada kubul lelaki atau perempuan disebabkan mimpi ataupun rangsangan lain. Okey. Wajib mandi bagi lelaki dan wanita yang telah melakukan persetubuhan, iaitu suami isteri yang dah kahwin. Okey. Haid ialah darah kotor yang keluar dari kubul wanita yang telah cukup umur. Tempoh minima ialah sehari semalam, maksima selama 15 hari, tetapi kebiasaannya adalah dalam lingkungan 6 ke 7 hari. Wiladah ialah bersalin dan nifas ialah darah yang keluar dalam tempoh tertentu setelah seseorang wanita itu melahirkan anak atau bersalin. Atau senang ceritanya dalam tempoh berpantang, seorang wanita tu dia masih lagi berdarah, bleeding, dan dalam waktu itu dia tidak boleh sembahyang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh membaca dan memegang Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh melakukan tawaf. Baiklah, seterusnya mari kita lihat rukun mandi wajib. Ingat ya anak-anak semua, rukun mandi wajib ada 3, iaitu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis dan kekotoran pada badan, yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang pertama niat. Niatnya nawaitul ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Nawaitul ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Ada juga niat lain yang berbunyi nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala.
sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat itu juga adalah diterima untuk niat mandi wajib. Yang kedua, menghilangkan najis dan kekotoran pada badan terlebih dahulu. Maknanya, sebelum kita mandi wajib tu, nak buang air kecil dulu ke, nak buang air besar dulu ke, nak bersihkan badan daripada kekotoran ke, buat dulu. Lepas tu, barulah bersedia untuk mandi wajib. Dan yang ketiga, apabila mandi wajib, mestilah meratakan air ke seluruh anggota badan. Celah-celah peha, celah-celah ketiak, celah-celah punggung, mana-mana celah-celah tu pastikan air kena. Pastikan air diratakan di kawasan tersebut. Barulah mandi wajib itu dikira sah. Seterusnya, cara-cara mandi wajib. Perkara yang wajib dilakukan untuk memastikan sahnya mandi wajib. Yang pertama, mesti ada niat. Kalau kita tak baca niat, mandi itu dikira mandi harus. Mandi harus ni mandi hari-hari biasa atau mandi sunat, seperti hari Jumaat, mandi sunat hari raya. Jadi kita kena baca niat untuk menghususkan mandi kita itu adalah mandi wajib. Dan baca niat tu dalam hati. Kalau nak lafaz pun jangan kuat-kuat, sekadar di telinga sahaja, sebab kita berada dalam tandas. Okey. Yang kedua, membasuh dan meratakan seluruh anggota badan dengan air mutlak. Macam Ustaz beritahu tadi, pastikan seluruh anggota badan kita mesti kena air. Okey. Seterusnya, perkara-perkara sunat mandi wajib ada banyak. Yang ini antaranya, yang pertama, membaca basmalah. Baca basmalah tu apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengambil wuduk terlebih dahulu. Yang tadi tu kan, kita dah hilangkan najis dan kekotoran, dah buang air kecil, buang air besar. Nak start mandi wajib tu, ambil wuduk dulu. Okey, barulah mandi wajib. Dahulukan sebelah kanan badan, mengulangi sebanyak 3 kali, menyelati rambut. Rambut kalau panjang sangat, kembang sangat, tebal sangat, digosok-gosok kepalanya tu. Takut nanti ada kulit rambut yang tak terkena air. Jadi takut nanti mandi wajib kita tidak sah. So, rambut tu kita gosok-gosok banyak-banyak kali pun tak apa. Memakai kain basahan, mandi dalam keadaan tertutup. Jangan mandi tak pakai apa-apa. Mesti pakai sama ada seluar ke, kain ke. Jangan tak pakai apa-apa. Ada pernah soalan keluar, apakah hukum mandi tanpa memakai apa-apa? Okey, hukumnya adalah makruh. Makruh ya, tak pakai apa-apa kalau kita mandi. Tak kira lah mandi wajib ke mandi biasa. Sebab benda tu Allah tak suka. Sebab kita tidak menutupkan maruah kita, kemaluan kita. Jadi lebih baik kita lepas ni mandi dalam keadaan tertutup. Dan yang ketujuh, membaca doa setelah mandi wajib. Doa lepas mandi wajib sama dengan doa lepas wuduk. Yang pernah kita belajar sebelum ni, sama dengan doa lepas tayamum, sama. Okey. Seterusnya ada 2 perkara yang Ustaz tak sempat masukkan dalam nota ini, iaitu perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Yang pertama, dilarang solat. Kedua, puasa. Ketiga, membaca dan mengenal Al-Quran. Keempat, memasuki masjid. Dan yang kelima, tawaf umrah ataupun haji. Dan yang terakhir, hikmah, kelebihan kalau kita mandi wajib. Yang pertama, menunjukkan bahawa Islam itu agama yang mementingkan kebersihan dan kesucian. Yang kedua, mengembalikan semula kecergasan dan kesihatan badan. Dan yang ketiga, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baiklah anak-anak semua, mari kita lihat sedikit latihan yang Ustaz telah sediakan untuk anak-anak semua. Ini adalah contoh latihan yang pernah keluar di dalam peperiksaan UPKK, sama ada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas ataupun sebagainya.
Kadang-kadang ada bagi soalan bergambar ni. Soalan gambar ni kalau dalam pelajaran ulum syariah bahagian ibadah, nampak mandi macam ni, confirm mandi wajib. Jangan fikir mandi biasa ke, mandi sunat ke, mandi harus ke. Jangan. Terus, soalan dia tanya apa? Apakah perbuatan yang sedang dilakukan oleh kanak-kanak lelaki di atas? Jawapannya ialah mandi wajib. Kan senang. Yang kedua, tuliskan 2 sebab yang mewajibkan perbuatan di atas. Soalan ni direct, secara langsung bertanya 2 sebab. Ada 6 sebab, tapi dia tanya 2. Yang tadi kita dah ulang kaji tadi, haid, nifas, wilada, air mani, bersetubuh dan mati kecuali mati syahid. Soalan ni direct, secara langsung. Tapi pernah keluar soalan, tuliskan 3 perkara yang mewajibkan mandi. Ayat soalan tu diubah sikit je, murid-murid dah keliru. Dan ramai yang membuat keputusan yang salah, membuat jawapan yang salah. Dia fikir, ikut pemahaman dia, perkara-perkara yang mewajibkan mandi tu apa? Badan dah kotor, dah berpeluh, baju busuk, berdaki, kena main lumpur dan sebagainya. Bukan. Kalau dalam tajuk ibadah, sebab yang mewajibkan mandi, confirm yang 6 itu. Pilih je yang 6 tu. Haid, nifas, wilada, air mani, bersetubuh, mati kecuali mati syahid. So, itu saja jawapannya. Seterusnya, yang jim. Apakah perbuatan lain yang boleh menggantikan perbuatan di atas ketika tiada air? Kalau tak ada air apa? Confirm tayamum. Ketiga, 35. Nyatakan 3 rukun mandi wajib. Pertama, niat. Kedua, menghilangkan najis dan kekotoran pada badan. Yang ketiga, meratakan air pada keseluruhan badan, anggota badan. Dan yang terakhir, 2 hikmah mandi wajib. Yang pertama, Islam mementingkan kebersihan dan kesucian. Yang kedua, mengembalikan kecergasan dan kesihatan badan. Alhamdulillah. Ustaz rasa itu saja pembelajaran kita pada kelas PDPR kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas PDPR yang akan datang. InsyaAllah. Illa liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.